Hai, welcome to Firash channel. Okey, hari ni Firash nak masak alu prata kentang. Okey, bahan-bahan dia tepung atar 2 cup, kentang 2 biji. Saya sederhana, cili hijau setengah biji, serbuk cili setengah sudu, serbuk ketumbar setengah sudu, serbuk jintan manis setengah sudu, and ajwain 1/4 sudu kecil. Okay, ajwain seed ni boleh beli dekat Giant. Firash pun beli kat Giant. Dia mixture of spices. Okay, mula-mula kita boil kentang dululah, bagi kentang tu lembut. Okay, ambil 2 cup tepung atar tadi, masuk ajwain seed sikit, masuk garam sikit. Ajwain seed masuk 1/4 sudu, garam pun masuk dalam 1/4 sudu. Gaul dulu kering. Okey, bila dah gaul, then kita buat dough lah. Letak air. Firash guna air suam. Kalau kita nak kita punya roti ni lembut, kita guna air suam. Okey. So kita mix lah tepung atar ni dengan air sampai dia jadi dough. Kalau dia lembik sedikit tak apa, boleh tambah tepung sikit-sikit demi sedikit. Okey? Okey. So bila semuanya dah bercampur, dah jadi dough, Firash letak sedikit minyak dan Firash uli lagi sikit. Okey, sampai dia jadi dough macam ni lah. Okey, kita rehatkan dia sekejap lah, dalam 10 minit. Kita boleh rehatkan. Okey, sambil tu kita tengoklah kita punya kentang. Okey, kentang pun dah lembut. Okey, dah kentang dah lembut, kita mashkan lah potato ni. Okay, sampai jadi macam ni. Okey, then kita masak sikit dengan rempah-rempah. Okey, panaskan kuali, letak sedikit saja minyak. Ni Firash guna minyak zaitun, sikit je Firash letak. Okey, masukkan mashed potato tadi. Okey, sekarang kita boleh letak semua rempah ratus tadi. Okey, Firash letak 1/4 sudu kecil ajwain seed tadi. Okey. Setengah sudu kecil serbuk cili. Okey, setengah biji cili hijau. Letak serbuk ketumbar setengah teaspoon, serbuk jintan manis setengah teaspoon. Kalau ada daun ketumbar boleh masukkan, tapi hari ni Firash tak ada daun ketumbar. So kalau ada daun ketumbar lagi wangi lah, lagi sedap. Okey, masukkan garam setengah sudu kecil. Kita gaulkan. Just masak sekejap je bagi dia bercampur sebatik. Tambah garam masala sedikit, setengah sudu kecil. Garam masala ni kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada lebih sedap lah. Tambahkan rasa spices tu kan. Okey, dah campur macam ni. Okey, jom kita buat macam mana nak buat roti prata tu. Okey, ambil sedikit, bulatkan lah jadi berbola. Letak minyak lah, sebab jangan uli roti tu jangan sampai keras kan. Dia memang lembik-lembik sikit. So nak bagi dia okey, kita letak minyak dan kita bulat-bulatkan macam ni. Dan masukkan ke dalam tepung atar juga ya. Ni tepung atar. Okey. Dan leperkan dengan menggunakan tangan. Lepas tu just giling sikit lah. Gelek sikit. Okay. Dan kemudian masukkan 1 tablespoon alu tadi tu, kentang yang kita dah masak dengan rempah ratus tadi. Okay, sekarang Firash tunjuk cara macam mana nak tutup dia. Okay, just lipat je macam ni. Ambil tengah dan lipat saja. Tutup dia, lipat macam ni. Okey, dan tekan sikit. Okey, masukkan balik dalam tepung atar tu. Okey, masuk balik dalam tepung atar tu. Okey.
Okey, lepas tu tekan kat tepi tu. Kenapa tekan kat tepi? Sebab kita nak bagi stuffing tu masuk ke tengah. Sebab nanti bila kita gelek, stuffing tu takkan terkeluar lah daripada adunan tepung tu. Daripada dough tu kan. Sebab tu kita tekan dia, masukkan dia ke dalam. Tapi kemudian kita akan ratakan dia kembali bila kita gelek dia kan. So dia pun akan, stuffing dia pun akan sama rata lah dalam dough tu nanti. Cuma kita masukkan, kita tak nak masa kita gelek dia pecah. Okey, sekarang kita gelek perlahan-lahan, jangan tekan. Kalau tekan nanti takut stuffing tu keluar. Gelek sahaja. Bentuk macam mana pun tak apalah. Tak payah risau pasal bentuk. Okey. Gelek agak-agak dah nipis sedikit. Kenipisan tu kita boleh agak lah. Jangan terlampau nipis sangat dan jangan terlampau tebal sangat. Agak-agak. Macam ni lah. Okey. Panaskan kuali lepeh sebelum kita buat benda ni. Lupa Firash nak cakap sebab bila kita masak roti ni, kuali lepeh kena betul-betul panas. Tapi panas pun api sederhana. Tapi dia mesti panas. Okey, sekarang letak atas kuali lepeh. Okey, biarkan sebentar bagi dia bertukar warna gelap sedikit. Maksudnya bawah tu dah masak sedikit lah, half cook macam tu. Okay, bila dia dah gelap sikit, dah half cook macam ni, okay, barulah kita tukar, kita pusingkan, balik-balikkan. Masak roti ni kita kena balik-balikkan dia lah. Siapa yang tak tahu macam mana nak tahu dah masak ke belum, okay, kira 10. Kira 10 balikkan, kira 10 balikkan. Okay. Bila kita balikkan tu, kita boleh letak ghee lah. Okay, ghee ni pun ikutlah, siapa suka ghee banyak boleh letak lebih, siapa tak suka ghee banyak letak sedikit saja. Okay, bagi dia masak. Letak ghee ni sekali sajalah, sekali balik letak, sekali lagi balik tu letak satu side, every side. Dan lepas tu dah tak payah letak ghee lagi, kita just balik-balikkan sehingga roti tu masak. Api memang kena panas. Kalau api tak panas, nanti roti lambat masak dan dia akan jadi keras. Balik-balikkan. Macam mana nak tahu dah masak ke belum ni? Okey, just tengok appearance dia saja. Dia punya luar ni kan macam ada burn-burn sikit. Tu maknanya dia dah masak lah. Kalau kita masak lebih lama, dia akan hitam. Nanti dia hangus. Ada burn taste tak sedap. Okey, dah siap dah. Satu. Okey, jom kita buat lagi satu. Saya tunjuk lagi sekali macam mana. Okey. Okay, ambil sedikit dough, bulat-bulatkan, letak sikit minyak lah supaya dia tak melekat-lekat dekat tangan kita. Masukkan dalam tepung atar, tekan, lepelkan sedikit, kemudian lepelkan lagi dengan tangan, gelek sedikit. Masukkan, letak 1 tablespoon stuffing tu, kentang yang kita dah masak dengan spices tadi. Okay, sekarang lipat. Tutup dia, lipat macam bunga kan. Lipat macam ni. Kira nak cakap teknik apa ni pun tak tahu. Tapi lipat macam bunga lah, macam ni. Okay. So tekan-tekankan dia, bagi dia elok lah, cantik. Okey. Masukkan balik dalam tepung acar tu. Okey, dan keluarkan. Okey, tekan kat tepi-tepi tu, nak tolak stuffing tu ke tengah. Jangan risau, stuffing tu tak akan ada di tengah sahaja sebab kita akan gelek. Bila kita gelek, stuffing tu pun akan spread. Cuma kita nak tolak dia, kita tak nak dia pecah bila kita gelek sebab stuffing kat tepi. Okay,
sekarang gelek dengan lembut. Jangan tekan penggelek tu. Okey. Okey. Kita tak nak bagi dia lekat kan. So kita letak tepung lah supaya dia tak melekat ke atas tempat penggelek tu. Okay, bila agak-agak melekat je, letak tepung sedikit. Tapi janganlah letak banyak-banyak sangat. Okey, so dah siap. Kita masak. Okey, letak atas kuali panas tadi. Kuali lepeh panas. So macam biasa, macam tadi kita balik-balikkan. Balik bila yang pertama kali nak balikkan tu, bagi dia hitam-hitam sikit lah. Dia dah masak kan, warna dia bertukar gelap sedikit. Balikkan. Letak ghee. Alu prata ni sangat sedap lah kalau kita nak makan dengan teh tarik kan. Memang sedap lah. So macam tak payah nak cecah kari sebab roti ni memang dah berasa. Tapi siapa yang suka lagi nak makan dengan kari, setengah orang suka makan banjir-banjir kan, boleh je makan dengan kari. Kalau tak, makan begitu sahaja pun dah sedap. Sesuai lah sangat kalau nak masak makan untuk dinner kan, sebagai kelainan kan. Okey, jangan risau masa nak masak ni, balik-balikkan je. Tengok dia dah ada hitam-hitam sedikit macam tu kan, dah macam dah masak-masak macam ni, dah masak lah. And roti tu memang akan lembut. Don't worry. Yang penting kuali lepeh kena panas tapi api sederhana. Baru dia akan masak dengan cantik. Okey, dah siap dah. Alu prata. Okey, alu ni dalam bahasa Punjabi kentang. Prata kentang. Okey. Alu prata in Punjabi, dalam bahasa Malaysia prata kentang. Okey. Prata kentang ni boleh makan dengan acar pun. Kalau siapa ada acar kan kat rumah, mango pickle ke apa, okey, cantik juga. Boleh makan dengan chutney. Kalau ada chutney kan, pun boleh juga. Boleh makan dengan yogurt, susu masam tu kan, pun sedap juga. Tapi paling best dengan teh tarik lah. Okey, jangan lupa subscribe, like and share channel Firash. Okey, semoga subscriber semua boleh cuba resepi ini. Okey, bye.